Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Parti Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kebangsaan Sabah ataupun Perpaduan telah mengumumkan rancangan mereka untuk bertanding di 50 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah dalam pilihan raya negeri ke-17 yang dijangka berlangsung pada tahun ini. Langkah ini bukan sahaja menunjukkan kesediaan perpaduan untuk tampil lebih serius dalam politik Sabah, tetapi juga menandakan percubaan untuk memecahkan dominasi parti-parti besar seperti Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Warisan. Menurut presidennya Jack J. Giau, perpaduan akan memberi tumpuan kepada kawasan Kadazan, Dusun dan Murut, kawasan Bumi Putra Islam, serta kawasan dengan jumlah pengundi Cina yang signifikan. Tindakan ini dilihat sebagai langkah strategik memandangkan kawasan-kawasan ini menjadi rebutan pelbagai parti politik. Jack turut menyatakan bahwa calon-calon telah dikenal pasti, tetapi perpaduan akan memastikan hanya kawasan yang memiliki peluang kemenangan tinggi akan ditandingi. Strategi ini dilihat sebagai langkah berhati-hati bagi memastikan sumber dan usaha yang ada tidak terbazir. Apa yang menarik perhatian ialah komitmen perpaduan untuk tidak menurunkan calon daripada kalangan pemimpin kitar semula atau individu dengan rekod salah guna kuasa. Kenyataan ini memberi message yang jelas bahwa perpaduan ingin membawa image baru dan bersih dalam politik Sabah, meskipun janji seumpama ini sering didengar daripada pelbagai parti sebelum ini. Kritikan terhadap kerajaan sedia ada turut menjadi salah satu tema utama yang diketengahkan oleh perpaduan. Menurut Jack, kerajaan Sabah yang ada hari ini bukan pilihan langsung rakyat, tetapi terbentuk melalui manipulasi surat akaun bersumpah. Kritikan ini merujuk kepada perubahan pentadbiran yang sering berlaku akibat lompat parti dan permainan politik, sesuatu yang telah lama menjadi isu sensitif di Sabah. Perpaduan melihat PRN17 Sabah sebagai peluang untuk memperbetulkan situasi ini dengan menawarkan pilihan alternatif yang lebih stabil dan telus kepada rakyat Sabah. Salah satu cadangan utama yang dibawa oleh perpaduan ialah menukar gelaran Ketua Menteri Sabah kepada Premier. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk menuntut status yang lebih setara dengan negeri jiran Sarawak yang telah lama menggunakan gelaran ini. Selain itu, perpaduan juga bercadang untuk menukar gelaran pembantu menteri kepada timbalan menteri, langkah yang bertujuan untuk memperkukuhkan struktur pentadbiran negeri dan meningkatkan profesionalisme dalam kalangan pemimpin negeri. Tidak cukup dengan itu, perpaduan juga menjanjikan usaha membantras rasuah, kronisme, dan nepotisme yang menurut Jack telah menjadi barah dalam pentadbiran negeri. Ini termasuk memastikan pelaksanaan prinsip rakan setara yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Perpaduan turut menekankan kepentingan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan, tetapi dalam masa yang sama mengekalkan autonomi dalam pentadbiran Sabah. Menurut Jack, naratif tolak Parti Malaya yang sering digunakan oleh beberapa parti tempatan tidak akan menjadi strategi perpaduan. Sebaliknya, mereka akan menumpukan kepada pentadbiran yang dipimpin oleh pemimpin tempatan yang memahami keperluan rakyat Sabah. Walau bagaimanapun, pendekatan ini menimbulkan beberapa persoalan. Adakah perpaduan mampu menandingi gergasi politik seperti GRS dan Warisan yang mempunyai pengaruh besar di kawasan KDM dan Bumi Putra Islam?
Selain itu, cadangan untuk menukar gelaran ketua menteri kepada premier mungkin membawa satu implikasi yang besar terhadap struktur pentadbiran Sabah dan hubungannya dengan kerajaan persekutuan. Sejauh mana perubahan ini akan membawa manfaat atau sekadar simbolik untuk meraih sokongan rakyat. Janji untuk membantras rasuah, kronisme, dan nepotisme juga bukan sesuatu yang baru. Hampir setiap partai politik membuat janji yang sama, tetapi pelaksanaannya pula seringkali mengecewakan. Oleh itu, rakyat Sabah perlu berhati-hati dan menilai sejauh mana komitmen perpaduan dalam merealisasikan agenda ini. Tambahan pula pendekatan perpaduan yang tidak menggunakan naratif tolak Parti Malaya juga boleh menjadi pedang bermata dua. Walaupun ia dilihat sebagai langkah yang lebih moderat, ia mungkin tidak disukai oleh sebahagian rakyat Sabah yang berasa bahwa parti-parti dari Semenanjung sering meminggirkan kepentingan negeri ini. Dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963, perpaduan menyatakan sokongan penuh terhadap pelaksanaannya. Namun, persoalannya ialah sejauh mana mereka mampu memperjuangkan hak-hak Sabah tanpa terlalu bergantung kepada kerajaan persekutuan. Isu ini menjadi lebih kritikal apabila melihat rekod parti-parti lain yang seringkali berkompromi apabila berada dalam kerajaan. PRN Sabah yang ke-17 dalam tahun ini 2025 bakal menjadi medan pertempuran sengit dengan kehadiran pelbagai parti baru dan juga parti lama. Kehadiran perpaduan dalam persaingan ini pasti akan memecahkan undi, terutamanya di kawasan KDM dan Bumi Putra Islam. Namun, adakah perpaduan sekadar menjadi parti kecil yang hilang dalam arus politik Sabah atau mampu mencipta gelombang perubahan yang bermakna? Apakah pendapat Anda semua? Berikan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah pendekatan perpaduan ini cukup untuk mendapatkan kepercayaan rakyat Sabah? Ataupun ini sekadar retorik politik menjelang PRN 17? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk analisis politik terkini. Sekian sahaja untuk video kali ini semua. Terima kasih.